Untuk poin saya yang pertama, iaitu rukun negara membentuk perpaduan kaum. Macam mana rukun negara ini boleh membentuk perpaduan kaum, boleh mewujudkan persefahaman antara kaum? Kita lihat kepada prinsip kesopanan dan kesusilaan. Apabila kita menyentuh mengenai soal kesopanan, soal kesusilaan, ianya menunjukkan tata tertib, menunjukkan adab kita terhadap orang lain. Apabila kita mampu mempraktikkan, kita mampu menunjukkan kesopanan, menunjukkan kesusilaannya kita ini kepada orang lain, secara tidak langsung hubungan kita dengan masyarakat ataupun hubungan kita dengan orang lain itu akan terwujud dengan baik. Kerana apa? Kita bersikap baik akan memberikan impak yang baik kepada mereka. Kesopanan dan kesusilaan ini bukan sahaja merujuk kepada kita dan dia, tetapi sebaliknya merujuk kepada sesebuah masyarakat, sesebuah bentuk kekeluargaan masyarakat itu sendiri kepada masyarakat ataupun kaum yang lain. Yang mana apabila kita lihat secara perspektifnya, kesopanan dan kesusilaan ini adalah satu contoh mudah ataupun adalah merupakan satu prinsip yang sangat mudah untuk kita fahami demi mencapai perpaduan kaum. Manakala prinsip saya yang kedua pula, iaitu rukun negara melahirkan rakyat berjiwa patriotik. Kita tahu bahawa rakyat yang berjiwa patriotik ini adalah merupakan rakyat yang cinta akan negara. Tetapi persoalan saya, sekiranya kita, masyarakat, rakyat Malaysia ini memahami apa itu patriotik, bukan hanya sekadar sambut pada bulan Ogos setiap tahun, 31 hari bulan Ogos setiap tahun. Tidak, itu tidak menunjukkan anda merupakan seorang yang patriotik, tetapi sebaliknya kita perlu lihat kepada kesefahaman kita terhadap negara, yang mana dalam membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, dalam membentuk sebuah rakyat yang sejahtera, kita perlu lihat begitu banyak aspek yang perlu diambil kira oleh setiap lapisan masyarakat, terutamanya kita, negara Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Sekiranya kita memahami, kita mengerti, kita faham kenapa adanya rukun negara ini, saya pasti semangat patriotik itu bukan sahaja datangnya pada bulan kemerdekaan sahaja, tetapi sebaliknya semangat patriotik ini akan berterusan wujud dalam diri kita sepanjang masa. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa prinsip rukun negara itu terbinanya, tergagasnya, diisytiharnya rukun negara itu adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, peristiwa sejarah hitam dalam negara Malaysia. Untuk poin saya yang ketiga, iaitu rukun negara membina masyarakat bermoral dan beretika. Apa yang boleh saya katakan mengenai moral dan apa yang boleh saya katakan mengenai etika? Moral dan etika ni adalah saling berkait. Dia tidak boleh dipisahkan. Kerana apa? Kerana adanya moral, terwujudnya moral, akan lahirnya etika diri seseorang itu. Apabila kita cakap mengenai moral dan etika ini, dapat saya kaitkan dengan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Saya, Muhammad Izman, sebagai seorang Muslim, diajar sedari kecil mengenai agama Islam. So, begitu juga dengan agama-agama lain yang diajar sedari kecil sampai ke peringkat tadika, sampai ke peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat tertinggi mengenai adab, mengenai agama, mengenai baik, mengenai Tuhan dan sebagainya. Jadi, apabila kita sudah mengetahui bahawa agama itu menjurus ke arah yang baik, menjurus ke arah akan memberikan kebaikan kepada kita, saya percaya ianya akan mewujudkan satu moral dan etika dalam diri dan diri individu dan masyarakat itu sendiri. Kerana apa? Kerana
seiring dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Apabila seseorang itu percaya dengan Tuhannya, maka dia tahu bahawa dia tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melakukan keburukan. Jadi, bagaimana dapat saya kaitkan prinsip ini dengan pembentukan rakyat sejahtera? Ianya seiring dalam melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Tidak akan wujud persekentaan antara kaum kerana mereka percaya, kerana mereka tahu, kerana kita sendiri tahu bahawa Tuhan agama itu adalah untuk kebaikan. Jadi tidak ada satu agama pun yang di dunia ini merujuk kepada kemusnahan, merujuk kepada masalah-masalah ataupun menjurus kepada benda-benda yang akan mengakibatkan keburukan dalam masyarakat, individu maupun negara. Selesai sudah ketiga-tiga poin yang menunjukkan kepentingan rukun negara. Sekarang ini saya akan membincangkan poin saya yang terakhir, iaitu rukun negara mengukuhkan jati diri masyarakat. Macam mana rukun negara ini mampu mengukuhkan jati diri masyarakat? Kita refer balik kepada tiga poin utama yang telah saya sebutkan tadi, iaitu rukun negara membentuk perpaduan kaum, rukun negara melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik, dan rukun negara membina masyarakat bermoral dan beretika. Ketiga-tiga poin ini apabila kita satukan, ianya akan menjadi satu tajuk utama, iaitu isu jati diri. Apabila kita sudah mempunyai jati diri yang tinggi, kita mempunyai moral yang bagus, kita mempunyai etika, dan kita juga melahirkan masyarakat yang berjiwa patriotik, secara tidak langsung rakyat atau negara atau rakyat Malaysia ini, siapa saya atau generasi muda pada hari ini, mampu untuk mewujudkan sebuah masyarakat atau sebuah rakyat yang sejahtera. Kerana apa? Kerana kita telah pun memahami, kerana kita telah pun mendalami, mengerti pengertian maksud makna tersirat yang ada dalam prinsip rukun negara itu. Secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahawa prinsip-prinsip rukun negara ini, kelima-lima prinsip rukun negara ini mewujudkan jati diri yang kuat dalam diri individu, dalam diri masyarakat, dan seterusnya memberi impak yang positif kepada pembangunan negara.